kita berbesar hati kerana kita ada salah seorang media, bukanlah salah seorang, dua-dua boleh saya katakan media social influencer. Kalau macam Farah Fakirah ada 700 followers. Alhamdulillah. Kalau macam Zaidul Arif pula ada 30,000 followers. Saya tak dikira influencer. Dah lebih, kalau lebih 10,000 tu dah influencer tu. Ya Kan? Allah. So Brigade TV mengucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada Farah Fakirah dan juga Zaidul Arif. Tapi di awal permulaan tadi kita dah tanya Zaidul Arif. Yeah. Nak panggil Zaidul ke Arif? Disebabkan dia kata family dia panggil Arif, so kita sebagai family baru, kita panggil lah Arif kan. Welcome to my family. Tu, confident Alhamdulillah. Baik, sambil-sambil tu kita nak alu-alukan tetamu kita yang penonton-penonton kita yang sedang menonton kita di Facebook Live Chat to Teen hashtag C2T, yang mana sekarang kita ada 107 mata memandang. Ada berapa tu Azhar? Ya, kita ada 107 mata memandang pada ketika ini, dan saya nak ingatkan kepada anda semua, mungkin ada sebarang soalan yang nak diajukan kepada tetamu istimewa kita Farah Fakirah dan juga Zaidul Arif pada malam ini. Anda boleh terus tulis saja dekat ruangan komen kat bawah, dan nanti kita akan bacakan soalan-soalan anda untuk kita ajukan kepada tetamu-tetamu istimewa kita, insya-Allah. Betul Okey. Dah boleh buka gelanggang ke? Boleh, silakan, insya-Allah. Okey. Seperti biasalah, untuk berkenaan dengan tajuk iaitu tangisan terakhir. Untuk permulaan, bilakah kali terakhir anda berdua menangis? Soalan. Bawaannya macam baru tadi je. Macam baru tadi tu orang nangis. Tapi nangis happy lah. Dia bukanlah nangis yang tu. Okey. Kalau mungkin nak boleh berkongsi kebahagiaan dengan para penonton. Kebahagiaan. Ya. Apa? Share. Dah nampak live. Okay. First, Alhamdulillah lah kita orang dah disatukan. Dan terima kasih juga untuk satu nama dia, Azhar Helmi dengan Azwa sebab menyanyikan lagu pengantin baru. Sedap, rugi korang penonton tak dengar. Memang sedap. Seorang dari overseas, seorang dari Malaysia. Alhamdulillah. Baik, sambil tu kita nak tanya Zaidul dan juga Farah Fakirah lah. Kita sebenarnya tak perlu perkenalkan lagi Farah dan juga Zaidul. Semua orang sedia maklum. Tambah-tambah majoriti anak muda mengikuti anda berdua, menjadikan anda juga mungkin sebagai role model ataupun contoh ikutan ketika ini, dalam berbisnes, dalam bermuamalah sesama manusia. So kita nak tanya, mungkin saya boleh, kalau izinkan saya Zaidul Arif, kalau boleh saya mulakan dengan Farah. Soalan saya ajukan. So saya nak tanya Farah lah. So macam mungkin Farah, kita nak tahulah, tangisan yang terakhir sebenarnya adalah buku. Kita ambil daripada buku yang Farah terbitkan, yang Farah keluarkan. So dalam ni dia cerita pasal sejarah hidup Farah yang realiti, bukan ditokok tambah. So mungkin first kita nak tanya, kenapa Farah nak ceritakan semua sejarah hidup Farah bermula. Kalau saya tengok tajuk-tajuk yang mungkin Farah pernah kongsikan, pada saya agak menyentuh hati dengan ibunya dan sebagainya. So mungkin persoalannya adalah kenapa Farah nak kongsikan tangisan yang terakhir Farah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya kenalkan diri lagi sekali lah, sebab takut-takut ada yang tak kenal. Orang kata tak kenal maka tak Ta'aruf. Ada tak cerita dia tak ta'aruf. Marah orang sebelah tu. Masa kita ta'aruf kan. So jadinya alhamdulillah sekarang saya berumur 24 tahun dan saya pun buat bisnes. So okay, sebenarnya untuk buku Tangisan yang terakhir ni, orang semua anggap macam mana dia boleh claim ni adalah tangisan terakhir. Lepas ni ada tangisan lagi. Orang akan rasa macam tu. Sebenarnya apa yang kita nak sampai kat sini, kalau orang tengok bab by bab, dia akan nampak the whole is about struggle. Yang kita ketengahi ialah seorang wanita yang dia setengah struggle. So kenapa kita pick tangisan yang terakhir? Dia bukannya signal yang kita nak bagi kat orang yang kau boleh claim yang ni adalah terakhir. Bukan. Tapi kita buat keputusan yang supaya ini adalah yang terakhir, supaya aku tak nak kita menangis benda yang sama. Ya. Kita keep nangis benda yang sama. That's why tajuk dia tangisan yang terakhir. Bukannya kita kata ini adalah yang terakhir. Sebab kita pun tak tahu ujian kita akan mendatang. Ya. Kan kita tak tahu, mungkin hari ni mungkin Allah dah tak uji dari segi pasangan, dah tak segi keluarga, tapi lain pula. So kita tak tahu tangisan-tangisan
kenapa pula lepas ni. Cumanya saya letak tajuk tangisan yang terakhir ni sebab saya tak nak menangis benda yang sama. That's why kita cut off tangisan yang terakhir. That's why tajuk dia pun tangisan yang terakhir. Sebab dalam buku ni kita banyak ketengahkan tentang struggle seorang perempuan. Macam kenapa kan tadi Encik Azhar ada tanya dengan saya, why nak share orang kata kisah hidup. Sebenarnya bagi saya ialah share kisah hidup bukannya saya nak bagi tahu kat orang yang ujian saya besar ke, saya hebat ke, tidak. Tapinya kadang-kadang dalam kita tengok kisah hidup orang lain, kita boleh belajar supaya dia bukan terus buat keputusan yang besar dalam hidup dia. Ada benda yang dia struggle dulu. So bila dia struggle, baru keputusan tu dia datang seiring dengan struggle dia. Satu apabila macam saya minta maaf lah kan, macam bila orang tahu saya divorce, orang rasa macam okey lah, senang lah, ada masalah divorce. No, bukan macam tu. Sebab dalam rumah tangga ni kita kena baiki dulu. Kita tak boleh terus ambil keputusan divorce. So yang kat situ yang saya kena explain. Sebab saya tak nak jadi salah faham kepada anak muda. Senang-senang nak kahwin, senang-senang nak cerai. No, bukan. Sebab kita faham tentang tanggungjawab. That's why dalam ni kita cerita tentang tanggungjawab, tentang struggle. Sebab saya kena make clear sebab bagi saya lah ini tanggungjawab saya. Sebab orang kenal saya as saya kahwin muda dan bila orang tahu juga saya divorce, so bagi saya tanggungjawab saya untuk saya bagi tahu kat orang yang sebenarnya apa-apa keputusan kita buat ialah you kena struggle dulu untuk betulkan diri. Bukannya untuk buat keputusan yang besar. So dalam ni kita cerita struggle saya tu apa sebenarnya. Sampailah menjadi satu keputusan yang besar. So bukannya terus-terus buat keputusan yang besar. Kat sini lah kita nak make clear kepada tak kisahlah anak muda ke, orang yang dah berumur ke, kadang-kadang kan main sembarang je buat keputusan sebab kita tak belajar tu benda tau. Kita dipertanggungjawabkan dengan setiap keputusan dalam hidup kita. Setuju. So yang that's why lah tajuk dia pun tangisan yang terakhir. Itu dia. Betul. Bukan mudah kan nak buat keputusan terutama sekali tentang kehidupan kita kan. Tambah pula Farah Fakirah merupakan salah seorang public figure. Okey, saya nak tanya soalan kepada Arif lah kan. Memandang Farah Fakirah seorang public figure, ikutan anak muda, dia tiba-tiba telah melalui episod yang macam orang cakap apa, boleh dikatakan episod-episod duka juga, dan dalam masa yang pendek tiba-tiba berkahwin. Jadi sebagai seorang lelaki yang memikul tanggungjawab sebagai bakal ketua keluarga dan ketua keluarga, macam mana Arif ada keberanian tu untuk propose Farah Fakirah dan mengambil keputusan untuk berkahwin? Okay, alright. So, kita nak cerita sikit lah. TV ni, dia nak cerita kan? Okay, sebelum tu saya nak cerita sikit lah. Sebenarnya saya dengan Farah bukan berkawan baru-baru ni saja. Bukan dalam 2-3 bulan saja, bukan. Jumpa terus kenal tak? Kita orang dah berkawan lama dah sebenarnya. 2015 kira saya berkawan dengan dia waktu sebelum memang dia kahwin lagi. Zaman dia belajar lagi. Awal-awal muda lagi kan. So start dari situ saya dah minat dia sebenarnya. So bila minat tu of course lah kita pendam perasaan suka kan. Cuma bila dia dah kahwin apa semua, kita kena buang lah semua perasaan tu. Sebab apa saya buang perasaan tu? Sebab apa saya tak pernah bagi tahu yang saya suka dia? Satu, sebab saya banyak tanggungjawab, banyak priority yang saya kena ketengahkan dulu, saya kena utamakan dulu. So berkahwin bukanlah satu benda utama yang saya kena ambil dulu. So saya letakkan kahwin tu last kali buat masa tu lah. So saya kena habiskan belajar, tanggungjawab saya dengan adik-adik, ibu bapa kan, dan dengan orang lain lah. Sebab tu saya tak bagi tahu. Saya nak cakap dekat sini, untuk kita meluahkan satu perasaan ataupun untuk kita berkahwin, sebenarnya kita kena faham tanggungjawab tu sangat-sangat besar. Macam tadi kan Azhar bagi tahu tadi, Azwar bagi tahu tadi, memang besar. So ramai orang tak faham tanggungjawab ni. Saya bagi satu contoh lah, saya suka bagi satu contoh. Berkahwin dulu, sebab saya masa sebelum saya nak luahkan perasaan sayang ataupun nak berkahwin tu, saya ambil satu analogi. Kalau saya berkahwin sebab nafsu ataupun sebab saya suka-suka untuk isi masa lapang saya, benda tu sebenarnya takkan jadi. Sebenarnya untuk kita dapatkan sesuatu, saya bagi satu contoh, kalau kita dahaga,
kita nakkan air mineral, Ya. kita tak perlu sampai ke tempat Azhar. Ya. Australia sekarang Azhar. Saya di United Kingdom, maafkan saya. Oh, United Kingdom. Kingdom. Kita tak perlu sampai ke United Kingdom untuk cari air. Ya. Sebenarnya air ada dekat depan kita, ada speedmart kan. Kita cari air yang depan kita. Masuk Faham. sini untuk kita untuk jaga hati kita, tak semestinya kahwin menjadi penyelesaian utama. Ya. Yang tu kita kena faham lah. Baik, Cop. Zaidul Arif, saya nak tanya Arif, boleh Arif Boleh, tak ada masalah. Sebab saya ada terbaca juga Farah pernah berkongsi berkenaan dengan apa yang Arif sebutkan tadi. Maksudnya Arif tidak pernah mengeluarkan ataupun menyatakan perasaan Arif kepada Farah Fakira. So which is saya nak relatekan dengan anak muda pada hari inilah. So ada juga anak muda yang beranggapan kalau kita tidak menyuarakan ataupun kita tidak menyatakan, seolah-olah kita tidak cuba untuk dapatkan cinta kita. Itu pertama. Yang kedua, ada juga anak muda hari ini macam Arif memang minat dekat Farah sebelum lagi, waktu zaman belajar lagi. Dan Farah kahwin apa semua, dan Arif ada mention tadi Arif cuba untuk buang. Anak muda hari ini kalau kita tengok awal usia 15 tahun dah pandai. Anak muda itu tersekat dekat Okey. situ. Saya ulang balik Anak muda hari ini seawal usia 15 tahun dah pandai cuba untuk bunuh diri kerana fras bercinta. So, mungkin Arif boleh komen situasi ni. Macam tadi Arif, yelah, you dah suka dia, you tak bagi tahu dia, kemudian ada orang lain ambil contohnya, and then you okay tak apa, you back off. Kan? Tak fight untuk dapatkan contoh kan. So kalau mungkin relate dengan anak muda tadi sampai rasa nak bunuh diri sebab perempuan tu ada suka orang lain ataupun orang lain masuk minat dia. So mungkin Arif boleh ulas sikit situasi ni. Okey. So situasi dia sebab sekarang banyak orang tanya pasal cinta. So cinta tu sebenarnya sebenarnya orang boleh tafsirkan macam-macam definisi cinta tu sebenarnya. Faham? Sebab cinta tu kan luas kan. So bila orang salah tafsir, cinta tu boleh jadi rapuh. Rapuh-rapuhnya. Dan kalau cinta tu, kalau kita faham matlamat cinta tu apa, dia boleh jadi, cinta tu menjadi kekuatan untuk diri kita. So kalau cinta kan, ada orang tanya, apa beza cinta sejati, apa beza cinta hakiki? So, benda term tu adalah dua term yang berbeza. So cinta sejati ni, sebenarnya kalau kita faham cinta sejati ataupun cinta sebenarnya, maksudnya adalah dia memberi maksud, dia disulami dengan maksud ketulusan, keikhlasan, pengorbanan, kasih sayang, dan seakatan dengan ialah semua benda tu kalau kita relatekan. Dan benda tu kita sandarkan lah, macam kalau kita, berbeza pula dengan cinta yang hakiki adalah cinta yang berterusan, cinta abadi. Betul tak? Betul. Orang tak faham sebenarnya term cinta tu apa. So cinta tu kalau kita sebenarnya kalau nak cerita dekat orang, bukan semua orang faham, tapi dari segi term kita sebagai anak muda, kita sebagai orang Islam, so kita kena letakkan cinta Allah tu yang first. So barulah benda yang lain akan jatuh. So bila kita, kalau orang tak faham juga maksud ni, kita kena relatekan, okay, aku nak bercinta ni sebab apa? Aku cinta ni sebab apa? Kena tanya diri kita balik. Contohnya kalau cinta ni, kalau sebenarnya kalau satu lagi, kalau kita betul-betul faham, cinta ni sebenarnya dia mengenai kita punya akal dan juga hati. So apa maksud akal dan juga hati tu? Akal ni, hati ni sebenarnya dipandu oleh akal kita. Sama juga macam kenderaan, kereta, betul tak? Kereta ada kuasa dia. So kita yang akan mengawal lah perjalanan dia macam mana, apa semua kan. So sama juga bila kita relate balik cinta akal dengan hati ni, sebenarnya cinta ni tak semestinya kita express. Tak semestinya kita cakap dekat mulut aku sayang dia ataupun aku buat something. Cinta ni, hati ni dia akan rasa sendiri tau. Dia akan rasa sendiri tanpa kita bagi tahu pun perasaan cinta tu. Tapi kalau kita nak relate dengan budak-budak zaman sekarang kan, yang terlalu taksub dengan cinta sampai nak bunuh diri tu, itu semuanya sebab dia kata apa? Sebab ketaksuban yang mendalam lah dalam cinta. Dia tak sandarkan cinta tu dekat tempat yang betul. Sebab itulah dia jadi apa?
yelah, dia akan jadi tertekan disebabkan dia cinta dekat orang tu. Sebab cinta dekat orang ni sebenarnya dia akan tamat. So kalau orang tu mati, matilah. Kalau kita cinta sebab dia cantik, kalau orang tu tiba-tiba dah tak cantik, dah cacat, automatically kita akan buang. Ya. Betul tak? Betul. Kan? Itulah. Tapi Azhar satu lagi, saya rasa budak ni dia tak tahu tanggungjawab. Kan? Susahnya nak cari duit tu, susahnya nak tanggungjawab tu, mungkin dia insaf lah dengan cinta-cinta pada orang ni. Dia tak nampak, dia tak nampak benda tu. Saya suka sebenarnya apa yang disebut oleh Arif tadi berkenaan dengan cinta sebab ramai orang terlepas pandang bila percintaan antara lelaki dan perempuan, mereka terlupa sebenarnya ada cinta yang menghubungkan cinta kedua ni. Tadi dimention oleh Arif adalah cinta ilahi, kan. So yang nak kukuhkan hati adalah cinta Allah. Baik, Wah, izinkan saya tanya satu soalan pada Okey, Wah, izinkan saya tanya satu soalan pada Farah, boleh Wah? Okey, boleh, silakan. Okey, Farah Fakira, mungkin kita nak tahu juga Farah, kalau kita tengok hari ni orang ramai anak-anak muda suka menjadikan artis, public figure, influencer sebagai contoh ikutan mereka. So apa yang dipakai oleh public figure ataupun orang yang mereka menanti, mereka akan cuba sebaik mungkin untuk ikut dan contoh. Dari segi pemakaian, dari sudut mungkinlah orang tengok Zaidul, Arif dengan Farah ni, orang ramai mengimpikan, ya Allah kan nak juga pasangan macam ni, ya Allah nak juga bahagia macam ni kan. Kadang-kadang sehinggakan anak muda ni tersilap jalan, tersilap langkah. Kalau kita tengok baru ni viral pasal Sugar Book, dan ramai juga majoriti anak-anak muda Melayu Islam yang terlibat dalam tu. Mungkin kita katakan sebagai jalan mudah nak dapat duit kan, nak beli barang-barang mahal, nak beli sebarang keperluan yang diperlukan. So mungkin komen Farah sendiri untuk anak-anak muda yang So mungkin komen Farah sikit lah untuk anak-anak muda yang nak kan mungkin dia nampak kebahagiaan tu dari sudut kebendaan tadi kan. So macam mana sebenarnya untuk anak-anak muda ni, insya-Allah? Okay, sebenarnya untuk anak-anak muda zaman sekarang kan, dia sini tahu apa-apa yang kita nak, dia tak ada masalah sebab semua orang orang kata apa, dia ada impian dia sendiri yang dia letak mungkin rendah, mungkin tinggi, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita ni kena ukur dengan kemampuan diri sendiri. Betul. Ni kita contohnya you nak yang benda yang besar tapi usaha ala kadar. So dia tak sesuai. Dia sangat-sangat tak sesuai. So maksudnya kalau kita contohlah saya nak kata kita nak beli rumah besar 3, 4, 5, 6 tingkat. Usaha kita kena dengan harga rumah tu. Macam tu nak bagi tahu. Dia bila kita nak berimpi ni dia kena dengan orang kata apa, usaha kita. So tak ada masalah kalau kena dengan usaha kita dan sebagainya. Dan jangan terlampau mengimpikan kehidupan orang lain. Sebab kadang-kadang kan, honestly lah, daripada side saya sendiri, saya as macam saya influencer kan, orang nampak macam the best, orang kata best je nampak. Tapi orang tak tahu struggle. So bila orang baca buku, macam ni ke kehidupan dia? Maksudnya masa dah orang cakap, dah apa yang dekat dalam media tu tipu je lah. Dah pula macam tu kan. Kita jadi macam aduh ya Allah. Bukan maksud apa kita kat sini ialah sebab tu Allah tak bagi semua orang jadi influencer. Kalau tak semua orang jadi influencer, sebab tak semua orang pandai bawa diri dia di dalam media sosial, ataupun pandai bawa diri dia untuk menjadi orang kata apa, contohlah kepada orang lain kan. Sebab dekat sini ialah ada benda yang tak perlu, orang kata apa, hal-hal yang dalam tak perlu untuk dicerita detail, kita tak perlu cerita. Ada yang perlu untuk kita cerita jadi pengajaran, itu tak perlu kita cerita. So benda-benda macam tu lah sebenarnya. So kita kalau kita selalu tengok lah orang, tak kisahlah artis ke influencer, siapa-siapa je lah, kalau kita tengok, kita kena letak dalam diri kita, alhamdulillah. Contoh kalau kita nampak kejayaan seseorang ke, alhamdulillah, mungkin sesuatu sesuai dengan usaha dia, mungkin dengan dia tak tidur malam. Kita tidur, mungkin kita tidur, dia tak tidur. So kita tak tahu. Kita tak tahu struggle orang. So kita tak tahu apa yang dia tengah usaha. Mungkin dia dapat rezeki lebih, mungkin mak ayah dia sakit, mungkin adik-beradik dia sakit. Mungkin daripada doa-doa orang yang sakit memang buatkan dia senang, dan dia pun bantu keluarga dia. Mungkin kita bukan dekat situ ujian. Satu orang kata, saya selalu saya selalu share, kalau kat dalam media sosial saya selalu pakai ayat macam ni. Kalau kita tak nak kalau kita tak nak kalau kita tak nak terima ujian daripada Allah, kita jangan minta
ataupun merintih nikmat daripada Allah. Allah. Sebab ujian dia sangat selari dengan nikmat. Kalau nikmat kita besar, ujian kita besar. Itu kita kena terima dalam hidup kita. Ya. Macam itulah. Power. Satu quote yang sangat hebat, yang eye opening untuk semua orang. Okey, Azhar dah banyak tanya, dia masih dah ambil saya. Silakan Wak. Saya nak tanya kepada, sebab saya punya susunan soalan sekarang Farah, nanti macam Arif pula rasa macam kenapa asyik Farah je kan. Tak ada masalah. Ada Farah kan, memandangkan Farah seorang influencer, membawa imah, berpurdah dan sebagainya, dan baru-baru ni pun Farah dah melalui satu episod seperti yang saya cakap tadi, episod duka. Jadi susah tak membawa imej muslimah tersebut sebenarnya? Sebenarnya susah, sangat susah. Kan? Sebab dia sebenarnya daripada saya struggle kat macam mana nak explain dekat media ni Kalau tak explain, orang assume kita macam-macam. Tapi kalau tak explain juga jadi fitnah pula. Macam contohlah, saya bagi contoh lah. Saya boleh je tak bagi tahu saya tak kahwin dengan dia. Saya keluar kat mana-mana, saya pegang tangan dia, tak ada masalah. Tapi menjadi fitnah pula dekat dia, dekat saya. Mungkin keluarga dia, keluarga saya. Jadi macam then how dia jadi macam mana nak buat, dia jadi susah sebenarnya, sangat susah. Sebab tu saya kata tadi, nak buat keputusan dia bukan simply you nak buat keputusan dalam hidup sebenarnya. Banyak benda kita kena fikir. Macam mana. Tapi pada masa sama, adakah kita nak terus hidup dalam keadaan yang bukan hati kita nak? So how kita nak buat? Sebab itulah memang sebenarnya kena banyak minta dengan Allah lah. Apa-apa pun memang kena banyak. Sebab saya nak kata saya buat macam tu ke macam ni tak. Sebab saya bercakap satu lah. Sebelum benda ni jadi, saya memang ada buat kelas mengaji tau. Dalam keadaan saya tertekan, saya spend masa saya untuk mengajar orang ngaji, dan saya buat macam sikit tadabbur Al-Quran kan. Dekat situ sebenarnya saya rasa satu kekuatan. Dan bila saya fikir balik, mungkin Allah keluarkan saya daripada keadaan ni mungkin sebab saya ada bantu orang-orang yang tak pandai mengaji, orang-orang yang maksudnya pendekatan kita yang dengan Allah, itu yang Allah akan bagi balik kepada kita. Cumanya dia bukan keluar pada waktu yang kita tengah struggle, mungkin selepas pada tu. Itulah, ramai orang tengok follower 700,000, 800,000, seronok, dapat PR kit lah, dapat baju cantik-cantik. Tapi orang tak tahu tanggungjawab menjadi influencer itu nak memuaskan hati semua orang yang takkan pernah terjadi. Itu merupakan satu struggle. Influencer orang takkan faham sayalah Struggle. kan. Okey, Azhar tu nak tanya ke? Okey, saya bacakan dulu antara komen-komen dekat Facebook ni Ada Fatin Ajira, dia kata tahniah Kak Farah dengan pasangan katanya. Ada juga muzik eksekutif Zayan Syamsul Q, dia kata dah kenal dah panel ni. Okey, Abang Syamsul Abang Syamsul. Okey, dia kata handsome husband Farah. Jangan try jangan try nanti Farah marah. Okey, Ain Fitriah kata maybe mereka tak faham lagi cinta itu apa. Mungkin dia masuk ulas apa tadi yang disebut oleh Farah tadi. Okey, ada juga soalan. Boleh kita tanya terus ke Wah? Boleh soalan saya Tak, ni ada soalan dekat Facebook. Saya tanya terus untuk satu soalan. Boleh. Okey, soalan ni daripada Syamsul Q, Farah dituju kepada Farah. Dia kata selain Abang Syam tadi, Abang Syamsul. Abang Syamsul Q, dia kata selain kebolehan menulis, apa kelebihan lain yang Farah ada? Pernah dengar cerita yang Farah pernah basking katanya. Terbongkar cerita ni. Tak, ni kan Abang Syamsul je yang tahu tau. Dia dah masuk dalam ni, semua orang dah tahu dah. Dia pecah tembelang ni. Abang Aduh. Okey, sebab silakan tu Farah. lah, dekat dalam buku tangis yang terakhir ni sebenarnya Farah compile balik journey Farah daripada mula sampailah sekarang. So which is macam sebelum Farah pakai pudar ke apa semua pun memang Farah ada satu zaman yang di mana kita struggle lah. So bila kita struggle daripada zaman kita free hair sampai kita masuk sekolah tahfiz. So of course lah, kita banyak benda yang kita dah involve. So bila banyak benda involve, dia akan sebenarnya latih diri kita untuk jadi banyak orang. Cuma kita tengah mencari identiti kita yang mana dan hati kita yang mana kita nak jadi ni. So jadi kalau nak tanya saya apa selain daripada menulis, apa yang saya boleh buat, saya rasa semua saya boleh buat. Semua boleh buat. Wah, masya-Allah. Ah. Ini macam bongkak bunyinya ni.
Macam apa tu Azhar? Alah, gelak seorang nampaknya. Tak, sebenarnya nak buat punchline tadi nampak macam bongkak je bunyinya. Tapi kali kedua jadi lagi. Okeylah, ada orang gelak okeylah. Tak dengar pula. Macam tu lah kalau nak tanya, maksudnya Farah jenis orang yang kalau tak tahu tu kita akan belajar sampai tahu dan sampai kita boleh. Sebab yelah, kita nak sampai satu kejayaan, sebenarnya you kena pandai banyak benda sebenarnya juga. Sebab you kena untuk survive. Lagi-lagi yang macam sekarang kan, pandemik, mana boleh pilih kerja. Kita kena kerja apa yang sedia ada je lah. So jadinya you macam ni tau, bila Allah bagi kita ujian yang banyak, kita akan push diri kita untuk jadi others person yang lain. Maksudnya kau tak pandai nak masak, kau akan pandai masak. So dia akan push diri kita dengan ujian hidup kita tu. Satu sebenarnya ujian hidup ni dia banyak hikmah dia. Cuma macam mana kita ni softkan benda tu dengan kita tak lari daripada masalah. Itu dia. So kat situ lah yang membuatkan kita sebenarnya akan berkebolehan banyak benda. Itu dia, insyaAllah. Mengecat pun saya pandai. Betul tak? Semua dia buat. Mengetuk pun saya pandai. Lantai nak pasal lantai pun pandai. Pandai. Serba boleh Dia boleh buat semua. Wah, sebab yang chat tu sebab saya ada tengok jugalah dekat Instagram Farah. Farah ada post jugalah waktu tukar office baru tu kan. Mengecat. Baik, saya nak tanya Arif. Dah tadi Abang Syamsul Q mention husband Farah ni handsome. So saya nak tuju soalan ni kepada Arif lah. Mungkin untuk anak-anak muda lelaki khususnya dekat luar sana. So bagaimana sebenarnya? Mungkin ada juga dalam kalangan yang menonton ni pernah frust ataupun ada suka dekat someone tetapi tidak kesampaian. So bagaimanakah sebenarnya cara nak merawat luka kan? Luka luar tu orang boleh nampak. Luka dalam ni tak ada siapa yang nampak. So macam mana Arif mungkin boleh kongsikan? Merawat luka. Allah. Dah mata luka tak? Kita jadi macam kaunseling dah. Dulu saya macam tak terluka tak? Tak ada terluka. Tak terluka. Sebab Saya suka. saya suka. Tapi saya letakkan awak sampai situ je lah. Sebab kita tahu kita tahap macam mana kan. Faham. Saya tak letak lebih-lebih. So kalau saya letak lebih lagi kan, Moyan pula kan. cuma saya pun pernah ada fasa frust. Orang kata apa, frust menonggeng. Macam malam-malam menangis apa semua kan. Tapi kita tak adalah nak buat apa aktiviti ataupun buat benda-benda yang teruk lah daripada tu. Cuma antara cara-cara yang saya boleh cater semua problem-problem saya, saya banyak isi masa lapang saya. So isi masa lapang saya, macam saya dulu dekat UIA engineering kan. So saya join club. Club tu bukan satu club, kadang-kadang banyak program saya join. Pergi situ, pergi sana dengan kalau kadang-kadang kalau tak ada aktiviti, saya akan cari aktiviti lain, aktiviti lasak macam hiking ke ataupun saya join lari. Yang lawak dia, yang lawaknya boleh hiking sorang-sorang. Tu yang tak tahan tu. Oi, serius ah? Selalu orang hiking lepas tu group ambil kan. gambar selfie. Tu aku tak faham tu. Bongkar kan. Itu maksudnya memang frust menonggeng lah. Betul lah ada yang cakap tadi. Marathon pun sorang-sorang. Sebab kalau seorang-seorang ni biasa memang betul lah frust menonggeng lah. Kebiasaannya lah. Saya tak tahulah Arif, orang cakap. Biasa memang macam tu pun. Cuma frust menonggeng yang orang tak nampak. Kita tak ada rasa nak mencari ataupun buat satu benda yang pelik lah daripada tu. So macam nasihat saya untuk lelaki, bukan lelaki je, untuk perempuan luar sana ataupun yang sedang bercinta ke kan, yang sedang frust. Yelah, of course kadang-kadang bila kita bagi cinta, ada cinta yang orang balas balik. Kita tak tepuk sebelah tangan. Ada cinta yang dua-dua tepuk. So maksudnya terbalas lah kan. Untuk yang tak terbalas tu, memang kita sebenarnya kalau kita nak move on, kita memang perlukan masa. Tapi dia bukan masa semata-mata. Kita perlukan juga satu lagi, acceptance. So acceptance ni adalah penerimaan. So penerimaan kalau dalam bahasa dalam Islamic termnya ialah redha.
So kita kena redha, kita kena letak dekat hati kita sedalamnya aku redha. Semua ni ketentuan Allah dan Allah tahu. Allah bagi yang terbaik untuk aku. Kita kena tanamkan benda tu sebab yang jaga hati kita sebenarnya Allah, bukan orang lain. Kalau kita suka dekat orang tu pun, orang tu tak balas, sebenarnya hati tu Allah yang menggerakkan. So apa-apa pun kita kena doa. Macam saya cakap awal-awal tadi, hati dengan akal kan. So akal yang akan pandu hati kita. So apa-apa pun kita doa, ya Allah, kau permudahkan, kau lembutkanlah hati dia untuk aku. So kalau bukan dijodohku maka jauhkanlah. Kalau betul dijodoh aku maka satukanlah. So kita kena letak dekat dalam prinsip dalam diri kita ni, semuanya Allah yang pegang. Hati manusia ni semua Allah yang pegang. So kalau Allah tak izinkan, dia tak akan terjadi. Contoh saya bagi contoh, kalau Allah tak bagi rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang dekat seorang ibu, mungkin seorang ibu itu akan tinggalkan anak dia. Betul? Dekat saya. So apa-apa pun berbalik kepada dia lah. So dia yang menjaga hati kita, dia yang campakkan perasaan sayang tu dekat kita sebagai manusia. Cuma untuk kita lahirkan rasa sayang tu memang susah. Tapi nak tak nak kita kena, daripada sekarang kita kena belajar, kita kena tekankan diri kita kan. Dan kita kena, janganlah buat benda pelik-pelik. Betul. Bila kita putus cinta, janganlah tiba-tiba nak rasa cari lain. Janganlah tiba-tiba rasa nak isap rokok ke, tiba-tiba rasa nak buat aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah kan. So instead of buat benda macam tu, kita cari satu aktiviti yang boleh feelkan. Yang paling penting sebenarnya, kita tak boleh ada waktu lapang. Waktu lapang yang akan mengingatkan kita untuk fikir benda-benda macam tu. So kalau kita feelkan dengan benda-benda yang bermanfaat, insya-Allah semua benda kita sebenarnya kita takkan rasa, takkan ada ruang pun untuk kita fikir. Itu yang jadi hiking seorang-seorang Ya, itu hiking seorang-seorang. Saya tak tahu nak buat apa. Tapi daripada saat tu baik saya hiking seorang kan. Kalau ajak member pun belum tentu member ikut. Okey Arif, memandangkan Arif dah cakap tentang acceptance, tadi tertarik dengan perkataan acceptance ataupun penerimaan dan juga redha. Okey, soalan ini untuk anda berdua sebagai pasangan lah kan. Setelah membuat keputusan untuk berkahwin, jadi macam mana penerimaan, acceptance orang di sekeliling, terutama sekali keluarga. Kalau netizen ni biar dia orang lah kan, untuk keluarga utamanya. Untuk keluarga kalau dia sebenarnya kan yang unik cerita kita orang, kita pun tak explain dengan mak ayah kita orang. Orang tak explain. Macam pasal status dia ke, ataupun apa yang dia pernah lalui ke, tak pernah nak explain pun benda tu. Tapi yang peliknya kan, dua-dua parents, macam parents saya, dia mesej saya, Arif suka dekat Farah ke? Dia yang mesej, saya tak sempat beritahu lagi sebenarnya lah. Itu yang saya pelik sekarang ni. Dan waktu awal-awal dulu pun, sebelum parents saya tanya saya, parents dia tanya saya pula, betul ke dia panggil Zaidul lah, Zaidul suka dekat Farah ke? Betul ke Zaidul sayang dekat Farah? Dia pula tanya saya. Maksud saya pun jujur lah. Sebab tipu tu berdosa. Sebab tipu tu berdosa kan. Itu berdosa. Itu yang saya nak sampaikan tadi. Sebenarnya sebab bila hati kita nakkan sesuatu tu, betul-betul kita ikhlas, kita memang niat kita memang kita nak menghalalkan dia. Kita suka dia bukan suka yang main-main. Memang kita nak bawa dia bersama-sama dengan kita kan. So sebenarnya Allah akan dorongkan semua orang-orang sekeliling, perasaan tu kan, Allah yang jaga hati kita kan. Allah jaga hati parents dia, jaga hati parents saya. So sedikit demi sedikit Allah akan campakkan rasa tu tanpa kita explain pun sebenarnya. So hebatnya cinta dekat situ, sebenarnya orang sekeliling pun akan rasa juga benda tu. Hebatlah cinta awak kat saya. Bukan. Hebat. Secara general macam itulah. Hebatlah tu. Daripada dulu suka, lepas tu boleh sukakan balik. Hebatlah tu. Masya Allah. Baik. Saya minta izin untuk bacakan beberapa soalan daripada Facebook. Awak baca soalan kat Facebook pun. Sebelum tu ada Hafizam Bukhari, dia kata tahniah Kak Farah, lama dah follow Kak Farah katanya.
Kemudian ada juga Syida Atikah katanya sekarang ni ibarat trend kahwin muda. So apa pendapat atau nasihat kalian berdua mengenai pasangan kahwin muda yang suka mempamerkan kebahagiaan di media sosial? Soalan ini daripada Syida Atikah. Mungkin boleh persilakan anda berdua untuk berjawab dulu insya-Allah. Okey, saya lah sebagai orang yang pernah berkahwin muda kan. Saya dulu kahwin 19 tahun muda. 18. 18 Sekarang pun Mulai tahu. Sekarang 24. Sekarang dah tua dah. Muda. Kalau apa 24 tua, Azhar tak tahulah. Pada dua. Kalau 24 Betul-betul sungguh. Wah, dia kata 24 dia tua dah kahwin. Saya tak tahu nak cakap Azwa macam mana. Tapi sungguh saya, kalau orang tanya saya kan, saya akan rasa saya dah tua. Mungkin sebab apa yang saya dah lalui kot. Pengalaman. Saya memang akan cakap saya dah tua dah. Sebab tu kalau orang cakap saya muda, tak, dah tua dah macam tu. So bagi pengalaman saya lah yang saya berkahwin muda, dia ada pro and cons dia. Macam dulu bila saya berkahwin muda, saya letakkan diri saya macam okey, ini adalah pilihan aku. So jadinya apa kekurangan pasangan, sama ada aku suka ke aku tak suka ke, aku kena face. Sebab kita, betul saya kata tadi, kita bertanggungjawab dengan pilihan kita. So sama juga tadi, apa trend kahwin muda ke, dia tak ada masalah. Dia tak ada isu you nak kahwin muda ke, you nak kahwin tua ke. Sebab itu kan Allah yang dorongkan hati kita pun untuk berkahwin. Betul. Cumanya you kena faham, bila masuk dalam rumah tangga, dia penuh dengan tanggungjawab. Bila lelaki ataupun perempuan tak boleh memikul tanggungjawab dengan baik, benda tu yang akan rosakkan dalam rumah tangga. So itu yang bila dulu waktu saya muda, saya berkahwin tu, banyak benda yang saya learn lah kan, learn, kita belajar apa semua kan. Dan satu lagi lah yang memang saya nak tekankan ialah sebenarnya lelaki tak perlu jadi sweet yang sampai tahap kena beli macam-macam untuk perempuan, tak. Sebenarnya kan lelaki yang pikul tanggungjawab. Orang tak faham tau tanggungjawab ni apa. Tanggungjawab tu apa? Bagi nafkah kepada isteri. Lepas tu makan minum isteri, tempat tinggal isteri, isteri sakit macam mana. Sebenarnya kan kalau lelaki betul-betul mengamati benda tu, dia sebenarnya dah itulah sweet. Tak payah nak bagi duit pun, tak payah nak beli benda mewah pun, dia sangat sweet. Honestly, saya selalu cakap dia, saya tak nak duit. Saya nak kalau saya sakit, concern saya sakit, makan minum saya. So kat situ sebenarnya yang daripada kita rasa tanggungjawab tu biasa-biasa, kita akan rasa luar biasa. Sebab kita betul-betul sungguh-sungguh dengan tanggungjawab. So nak kahwin muda ke, nak kahwin tua ke, tu terserah sebenarnya. Yang penting kalau kita rasa kita matang dan kita boleh bertanggungjawab, and then you just go untuk nak berkahwin. Sebab bagi saya, kalau kita bagi tahu dekat orang betapa indahnya kahwin muda, hakikat dia tak indah, there is nothing lah. Tak ada apa-apa. Tapi kita kena faham, dalam media sosial ni takkan orang nak cerita masalah. Betul. Kadang-kadang dia post gambar berdua, kita yang rasa dia ni nak tunjuk bahagia lah, padahal kalau kita kahwin pun kita akan post gambar berdua, betul tak? Betul. So cara tu saya kata, dalam media sosial, cara kita pandang sesuatu. Kalau kita pandang dengan cara yang baik, kita akan dapat yang baik. Kalau kita tengok every single thing orang tu post, kita akan tengok semua benda dengan baik. Kita takkan rasa pun negative vibe. betul. So apa yang kita tengok pada terhadap sesuatu tu lah. Saya sangat setuju dengan apa yang Farah sebut. Berkenaan dengan pandangan kita tu. Sebab Apa tu? dengan apa yang Farah sebut tadi lah, berkenaan dengan pandangan tadi kan. Sebab based on kita sendiri, kadang-kadang kalau kita post berdua, orang kata menunjuk, bila post orang kata ada problem family kan? So dia jadi semua tak kena. Itu satu. Itu belum lagi kalau orang selalu dengar kita, kenapa dia tak selalu ada? Dia dah gaduh ke? Kita pening kepala kejap. Dan satu lagi sajalah saya nak menambah lagi. Kahwin muda, kalau nak ikutkan orang zaman dulu pun dah ada trend. Betul. Lagi muda. Cuma Instagram, diorang print gambar. Tak percaya korang tengoklah rumah-rumah korang. Ada tak parents korang print gambar? Ada. Sekarang ni tak ada siapa dah nak pergi kedai gambar nak cuci. Kedai gambar pun tutup masalahnya. Betul, sebab mak saya pun kahwin muda. Mak saya kahwin 17 kot rasanya. Lagi muda pada saya. InsyaAllah. Kalau dulu dah ada Instagram, lagi teruk lah kot. Okay, untuk kalian berdua, apa pengajaran paling besar yang kalian berdua belajar daripada kisah dulu-dulu sehinggalah sekarang?
Apa? Pengalaman Apa yang awak paling belajar? besar, Awak dulu baru saya. belajar Apa yang awak belajar? belajar Indahnya macam- bersabar. itu pun salah satu juga. Itu pun salah satu juga. Macam sebelum perkahwinan kan, sebelum perkahwinan memang bersabar tu. Dan saya belajar sebenarnya saya nak share ni lah. Saya nak share masa dalam perkahwinan aku. Saya nak share dalam perkahwinan lah. So macam dalam perkahwinan ni sebenarnya kalau kita tengok balik cinta tu, kalau kita betul-betul mengamati rasa cinta tu, perasaan cinta tu. So cinta ni bukan cinta surface maksudnya cinta ni cinta yang ada pengorbanan, ada keikhlasan, ketulusan, kasih sayang, semua lengkap. Sebenarnya untuk kita untuk kita buat sesuatu ataupun buat apa-apa sahajalah dengan pasangan, dia takkan rasa berat pun sebenarnya. Dia takkan rasa terbeban walau sedikit pun, dia takkan rasa. Walaupun kerja tu kadang-kadang kita orang kena stay up sampai kadang-kadang tak tidur satu hari tau. Tapi tak pernah rasa macam benda tu aduh penatnya. Tapi bila macam kita tak ada rasa cinta tu, memang kita akan rasa aduh malaslah buat. Betul. Malas nak rasa. Sebab tu apa-apa pun sebelum kita berkahwin, bukan berkahwin sajalah, sebab saya macam saya cakap, kita tak nak sarankan orang pergilah kahwin muda lagi kan, pergilah kahwin muda, bukan macam tu. Kita nak cakap sebelum kita buat sesuatu tu, kita kena faham dulu. Kita kena faham apa yang kita buat. So daripada fahamu itulah lahirnya keikhlasan kita sebenarnya. So kalau kita buat dalam keadaan yang kita tak faham, ikhlas tu memang tak akan hadir. Susah sangat nak hadir. Setuju. Itu yang saya belajar lah sewaktu dalam perkahwinan. Sebenarnya benda ni bukan dalam perkahwinannya. Apa-apa sahaja benda yang kita nak buat dalam hidup kita, kita mesti kena ada kesungguhan untuk sesuatu benda tu. Kalau kita nak cintalah sungguh-sungguh. Janganlah cinta main-main. So kenalah ada pengorbanan. Kalau kita untuk yang nak study kan, so sekarang ni kita letakkan priority nak study. So push untuk study. Jangan fikir pasal kahwin lagi. So kalau ada masalah tiba-tiba rasa nak kahwin tu, sebenarnya tu masalah hati yang sebenarnya kita boleh settle kan pun. Tak perlu pun nak berkahwin. So bila kita dah lengkap semua tu, barulah kita go untuk another stage. So macam tu lah. Baik, so sebelum Farah, sebab Lalang Syamsul Q komen dekat Abang Syamsul Q komen dekat Facebook, dia kata berapa umur Encik Husband, nampak sangat matang dan cool. Wah. Dia ambil hati ambil hati lah Abang Syamsul. Dah lah tu saya kenalkan Abang Syamsul. Abang Syamsul ni gila orang kan. Tapi komen nampak macam lain macam. Tak, dia malah komen macam tu. Saya dah tua dah. Berapa tua? Berapa tu? Pada awak. Kalau awak tua, saya lagi tua lah. 26. 26 betul. Tak, sebab saya dah tengok kat Instagram Farah. Farah dah tulis semua jawapan semua dah ada kat Instagram dia. Okey, silakan Farah. Okey Farah. Kalau daripada part saya, apa yang saya belajar sebenarnya ialah saya tak nak cakap benda lain lah. Saya memang nak cakap tentang tanggungjawab je lah. Sebab tanggungjawab ni dia besar sebenarnya. Contohnya, sebelum kita nak berkahwin, kita ada tanggungjawab sebelumnya. Iaitu tanggungjawab sebagai seorang anak. So kalau sebagai seorang anak tak mampu nak melunaskan tanggungjawab terhadap mak bapak, macam mana kita nak tambahkan lagi another tanggungjawab? Setuju. So kalau dah itu saya kata kalau saya boleh patah balik ke belakang, saya nak habiskan masa saya dengan arwah mak saya. Saya rasa saya nak jadi orang yang apa benda yang saya boleh korbankan, saya nak korbankan daripada saya letakkan another ada cinta. Faham. Kan? Lagi-lagi bila saya dah macam yalah dah tak ada apa-apa pun, saya rasa lagilah kita akan rasa macam dia tak rasa menyesal. Sebab kita tak boleh menyesal tau dengan apa yang dah jadi. Sebab kalau benda tu tak jadi, dia tak ajar kita. Dia tak ajar kita berfikir, dia tak ajar kita macam mana kita nak survive dengan masalah tu yang akan datang, dan dia tak ajar kita untuk lebih matang. Okay? So jadinya bila kita letakkan tanggungjawab ni, macam bagi saya tanggungjawab ni ialah macam contoh selagi sekarang ni kan you tak berkahwin, so you ada peluang untuk menjaga mak ayah. Betul. Ada peluang untuk belajar. Why not you habiskan belajar dan jaga mak ayah betul-betul. Kalau ada masa sikit, korbankan masa untuk cari duit poket tepi untuk meringankan beban mak ayah you.
Mungkin mak ayah tengah sakit ke apa ke. Dekat situ pun bila you faham tentang tanggungjawab yang tu, sebenarnya you tak ada masa pun nak bercinta. Memang tak ada masa nak bercinta langsung. Memang kita tak boleh nak letakkan orang kata apa seseorang dalam hati kita pun tak boleh sebab kita ada prioriti kita yang lain. Saya boleh bagi contoh dengan saya punya PA yang Ida tu kan. Semua orang suruh dia kahwin. Padahal saya tahu kenapa dia tak nak kahwin sebab dia memang cari duit untuk mak ayah dia. So saya nampak struggle dia. Struggle dia cari duit untuk mak ayah. Kalau suruh dia kahwin, dia akan berfikir nanti kalau dapat suami yang baik, alhamdulillah, kita tak tahu nasib kita. Dapat suami yang nanti tak boleh nak bagi bekerja, nak hulu duit dengan keluarga susah. Siapa lagi nak tolong keluarga dia? Sebab tu saya kata kita bertanggungjawab dengan setiap keputusan kita. So once you silap buat keputusan, you kena tanggung dan you kena terima benda tu sepanjang hidup kita. Tapi bukan bermakna kita tak boleh keluar daripada masalah hidup kita tu. Kita kena cari solution, kita kena cari jalan. Macam mana kita nak betulkan? So nak cari jalan ialah baiki diri sendiri dulu. Sebab tu saya selalu tekankan sebelum nak buat apa-apa keputusan, baiki diri dulu. Macam saya dulu pun, saya banyak sebenarnya apa yang jadi dengan saya rasa macam kenapa nak buat aku macam tu, apa kurang aku, macam tu kan. Saya ada rasa macam tu. Tapi sebabkan saya nak padam rasa tu, saya cakap dengan diri saya, tak, aku kurang. Aku mungkin tak macam perempuan lain. Aku mungkin ada kurang, ada kurang. Aku mungkin tak pandai masak ke, masak aku tak sedap ke. So kita akan baiki diri kita. Mungkin aku tak bagi masa aku yang secukup ke. So kita akan cutkan banyak benda. Dekat situlah yang saya belajar sebenarnya. Satu alhamdulillah lah sekarang kalau masak tu boleh orang kata sebabkan tu, kata sebab pengalaman kita. Saya boleh kata kalau masak tu, kalau bagi saya bahan sekejap je saya boleh masak. Maksudnya saya boleh, maksudnya nak bagi tahu yang itu orang kata itulah bila Allah uji kita, dia banyak benda tahu ajar kita. Dia boleh sebab dulu macam bila arwah mak saya meninggal, saya jadi macam alamak, sebab adik-adik saya lelaki kan dulu semua, alamak baju diorang banyak, saya kena sidar dengan keadaan saya waktu tu patah kaki. Dengan keadaan saya kena masak. Yelah kalau tak masak duit lagi. Waktu tu tak ada duit sangat. Kira macam duit saya dah banyak habis kan waktu tu kan. So apa nak buat So nak tak nak, benda yang terpaksa tu jadikan orang kat kita. So saya waktu tu, saya buka bandage saya tu yang kena simen tu, saya buka, saya jalan sakit-sakit tu dengan kaki patah. Jalan, basuh baju, lipat baju. So bila kita rutin kita yang benda yang sama, dia jadi kita orang kata laju tau buat kerja. Jadi biasa. So itulah yang saya kata, mana ada nak kata masa kita orang kata tak cukup ataupun masa kita ni kosong. Masa kita ni sebenarnya banyak banyak benda berisi. Terlampau banyak. Baiklah jadi perempuan yang daripada banyak mesej dengan orang ke, sebab saya bukan message person. Sebab tu kalau orang hantar mesej ke memang susah saya reply sebenarnya. Sebab saya bukan message person. So jadinya kita instead of you jadi message person dengan orang, lebih baik spend masa untuk baiki diri. Kalau tak pandai sidai baju, pergi belajar sidai baju. Tak pandai masak, pergi belajar masak. Tak pandai kemas rumah, belajar kemas rumah. Supaya kita ni laju buat kerja. Sebab nanti ada anak, kita kena jaga anak pula. Dia kata kalau kita faham tanggungjawab, you akan faham the whole tu. Dia akan jadi smooth. You akan faham bahawa benda ni tak boleh, benda ni salah. Kat situlah sebenarnya yang saya belajar lah dalam hidup saya. Sebab tu lah orang cakap bila ni kita bukan kahwin dengan satu figure ataupun satu figura sahaja. Kita kahwin dengan tanggungjawab, kita kahwin dengan ahli keluarga dia, kita gala-gala lah. Sebab tu kalau setakat korang anda semua nak kahwin kerana nak mencari kebahagiaan, nak mengisi kekosongan tapi tak bersedia untuk tanggungjawab, jangan kahwin Amaran Betul. Amaran. Marah. Jangan kahwin ya. Jangan kahwin tak bersedia untuk pikul tanggungjawab lagi. Tapi kan saya setuju. Betul, sebab saya boleh cakap kan, tolonglah. Kalau you tak boleh nak bagi nafkah dekat isteri you tak boleh nak ringankan beban isteri you, tak payah kahwin. Sebab kesian you terseksa. Dan jangan seksakan orang lain.
untuk Betul. nafsu you sendiri. So yang itulah saya pun rasa macam tolonglah. Tolong jangan anaya cinta yang suci. Padahal cinta tu memang cinta tu orang kata apa, yelah kalau Nabi ajar kita pun kita berkasih sayang tu macam mana, tanggungjawab macam mana, Ya. benda tu suci. Tapi bila kita letakkan benda tu nafsu, benda tu dia hancur. Dia hancurkan Betul. rumah tangga. Kat situlah. Baik, Chom. Okey, mungkin, Azhar, sebelum wah. kita menutup topik kita malam, ada tak siapa-siapa yang komen lagi? Okey, ada Nurin Alia, dia tanya macam mana nak naikkan semangat kalau kita dah down. Okey, soalan ni saya rasa macam dah tanya tadi, tapi boleh kita ajukan sekali lagi soalan ni kepada kedua-dua tetamu kita. Tapi saya nak selit dengan satu soalan juga. Boleh Saya nak selitkan dengan satu soalan saya. Okey, ada satu komen saya baca dululah. Azimah Zakaria kata, doakan saya kuat Kak Farah. I and my husband 2 hari lepas kahwin accident. Husband MC 3 bulan bahu patah, semoga saya kuat. InsyaAllah kita doakan sama-sama semua yang menonton, 100 lebih yang menonton ni, dan semua sekali kita doakan sama, moga Azimah Zakaria dan suami Allah bagi kekuatan, Allah bagi kesembuhan, insyaAllah. Amin. Okey, soalan yang saya nak ajukan tadi adalah, kalau kita tengok hari ni, kalau normally selalu kita tahu kalau nak berpasangan ni, lelaki akan mencari wanita ataupun akan mencari pasangannya, masuk melamar dan sebagainya. So sekarang ni ada istilah pergi cari timba. So katanya macam, kalau aku tak try lelaki ni, aku takut dia terlepas kat perempuan lain. So macam Bambang, tapi ada setengah orang Apa tu? ada orang rasa taklah, kalau kata dia tak try dan terlepas kat perempuan lain, katanya macam tu kan. Tapi ada juga kalau kita kata pantang tok nenek moyang kita dulu, perempuan yang try dulu, seolah-olah macam menggedi kan. So comment you all juga untuk adik-adik ataupun akak-akak perempuan kita yang menonton ni, insyaAllah. Apa? Ada masalah tak kalau perempuan jadi lelaki? Tak tahulah, bagi Farah Sebenarnya- ni orang kata ni mungkin pendirian Farah. Sebelum kita nak cari lelaki, kita kena nilai diri kita ni tahap mana. Maksudnya nak cari lelaki tu, ni pandai masak tak ni, lagi cari lelaki, nak lagi cari lelaki ni pandai urus suami tak nanti. Boleh, maksudnya kalau suami tu susah sanggup terima tak, kita kena ukur diri kita dulu sebelum nak mencari orang. So kalau kita sentiasa nak baiki diri, sebenarnya kita tak sempat nak cari. Tak sempat nak cari pun. Sebab terlampau banyak masa kita ni nak baiki diri kita. Ya. Itu kalau pada Farah, sebolehnya baiki diri dulu. Ya. Tapi kalau dah yakin diri memang serba cukup perfect. Perfecto kan. Okay, tak apalah, pergilah. Dia orang kata apa, sebelum kita nak sayang orang lain, kita kena sayang diri kita dulu. So sebelum kita sayang diri kita, kita kena ada sayang kita tu dekat Allah dulu. Allahu Akbar. Ada satu quote lah. Apa quote dia, jap. When you love by someone, it's something kan, orang kata. When you love by someone you love, it is exciting. When you love by Allah, actually it is everything. Baru saya tahu dia macam ni rupanya. Tak adalah, tu macam tiba-tiba je teringat. Power. Tapi best quote tu. Sebab saya rasa saya akan percaya Azwar pun sangat suka. Sebab Azwar ni dia sangat suka bermain dengan kata-kata. Sebab dia tulis novel, tulis buku juga. Betul lah, dia pandai kau tulis novel. Oh ya ke? Dia dah ada novel lah sendiri? Dia, tajuk novel dia menarik. Okey, jangan sebut kat sini, dia kejut semua orang. Kita buat sesi lain kali lah. Boleh. Nak invite dia. Baik. InsyaAllah. Baik. Wah, sebelum tutup kita ada satu komen. Apa nama ni? Dua lagi. Panjang ni yang ni. Soalan ni Nurul Nabila. Boleh last boleh Boleh. Dia kata, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya nak tanya soalan. Bila kita gagal dalam sesuatu hubungan, adakah kita bukan orang yang terbaik untuk dia? Sebab dia membuat keputusan untuk tinggalkan kita. Berdosa tak kalau kita membenci orang yang meninggalkan kita? It means putus dan tak nak dah ada apa-apa hubungan. Macam mana kita nak kuatkan hati? It's feel like apa salah saya sampai dia tinggalkan saya? How should we want to cure our heart daripada merasakan kita bukan yang terbaik untuk dia? Just want to know the response based on the above situation. Thank you for your answer. Okay, kita serahkanlah kepada anda soalan ni. Farah sangat suka soalan ni. Sebab kita selalu rasa macam ni tau. Even dulu pun masa situasi Farah tengah down, Farah rasa aku ni tak baik ke? Aku ni kurang ke? Dia terlampau banyak
question yang dekat dalam kepala, apa salah aku macam tu. Dia sampai nanti kan kita blame diri kita akan rasa macam aku tu yang akan ada orang rasa nak bunuh diri, sebab Farah pernah sampai satu tahap jalan rasa macam biarlah kereta langgar. Nasib baiklah sebab waktu tu Farah dengan Farah punya kawan kan, dengan sahabat, so dia banyak jaga Farah waktu tu. So apa yang Farah belajar kat sini ialah dia bukan soal kita tak baik dengan dia, kita tak terbaik untuk dia ataupun dia tak terbaik untuk kita. Dia bukan soal tu. Dia kadang-kadang apa yang hati kita nak sama tak dengan apa hati dia nak. Dia bukan soal baik ataupun tak baik. Contohnya kita perjuangkan apa? Macam saya perjuangkan untuk dari segi keluarga. Adakah dia perjuangkan dari yang sama? Ni contoh situasi. Kan selain yang difahami salah pula kan. So maksudnya contoh kita perjuangkan apa? Hati kita ni perjuangkan dari segi memang kasih sayang je betul-betul. So mungkin dia ke arah yang lain sikit. Dia sempang dia lain sikit. So itu yang orang kata dia terpis. Dia tertolak. Dia terkeluar pada kita. Tapi bukan bermakna dia tak baik. Cumanya satu orang kata jodoh ni adalah cerminan. Kita macam mana, pasangan kita macam mana, cerminan. So bila cerminan itu, dia kena match apa yang hati itu nak. Saya tu sebelum saya dengan dia dulu pun, kita orang benda ni make clear. Sebenarnya apa yang you nak daripada I dan apa yang I nak daripada you. Saya memang nak keluarga. So dia nak apa? Dia memang nak segi keluarga. Keluarga ni pula besar. Maksud keluarga tu apa? Saya nak rasa wujudnya kasih sayang dalam sebuah keluarga. So benda macam tu lah. So bila kita faham benda tu, bila kita rasa macam sebenarnya bukan dia tak baik. Dia ada part yang dia tak sesuai dengan perjuangan kita. Tapi bukan dia tak baik tau. Bukan dia tak baik untuk kita. Dan bukan pun kita tak baik untuk dia. Mungkin ada part perjuangan kita yang tak sama dengan dia. So Allah tak satukan. So Allah bagi dia mungkin ada orang yang lebih baik untuk jaga dia, dan kita pun ada orang yang lebih baik untuk jaga kita. Macam tu. Sebab Allah tak pernah aniaya langsung doa-doa hamba dia. Tak pernah. Betul. Setuju. Sebab saya cakap seserang kan, kalau bila saya baca balik buku saya Tangis yang terakhir ni, saya boleh cakap kan, ya Allah ya Tuhanku, indahnya sabar. Saya boleh cakap macam tu, indahnya sabar. Sebab bila mak saya meninggal, saya memang rasa kasih sayang mak hilang tau. So bila kasih sayang mak hilang, dia macam partner pun rasa kasih sayang partner hilang. Rasa kasih sayang keluarga walaupun ada adik-adik, tapi kita rasa hilang. Sebab kasih sayang mak tu besar. Betul. Cinta dia tu besar. So bila hilang, saya rasa macam the whole dekat hati saya hilang. So bila satu pula benda yang besar jadi dalam hidup saya, dan saya berjumpa dengan dia, dalam keluarga dia pula, dia ada adik seorang je perempuan. So saya kira dia sulung. So saya ni menantu pertama. Menantu sulung. So jadinya perhatian. Lepas tu orang kata first datang dari keluarga yang yalah kita first kan. So orang layan kita lain. So saya dapat rasa kasih sayang tu. Dekat situ saya kata sabar tu indah. Cuma tak semua orang mampu sabar. Macam tu yang adik tadi tu tanya tu, adakah kita boleh rasa benci ke dendam ke? Kalau kita simpan rasa benci atau dendam, kita tak akan jumpa pun kebahagiaan kita. Kita tak akan jumpa the right way dekat hati kita sendiri. Sebab kita sendiri yang anaya diri kita. Sedangkan ada banyak lagi perjalanan yang akan orang kata di hadapan kita yang kita tak nampak. So perjuangkan je, teruskan je perjuangkan apa yang hati kita nak. Daripada kita rasa something yang tak elok lah dekat orang lain. Itu dia. Penjelasan saya sangat terpegun dengan apa yang disampaikan. Yalah, penjelasan based on reality dan juga situasi yang berlaku sendiri, dia berbeza dengan kita yang mungkin tak lalui situasi tu. Alhamdulillah. Dan last komen daripada Syamsul Q, Abang Syamsul Q kita, Azwan nampak macam ada banyak pengalaman. Macam dapat pula banyak-banyak komen ni. Dia kata Azwan nampak macam ada banyak pengalaman perempuan pernah cari dia je katanya. Macam itu dalam kata-kata tak nak kahwin tadi, bagi amaran tak payah kahwin tu, perempuan cari dia. Astagfirullahalazim. Dahsyat Dia memang lelaki yang mahal lah. Okey, silakan Wak. soalan saya ke tu? Saya jawab pun. Itu bukan soalan, itu kenyataan. Tak perlu dia jawab Tak perlu dia jawab. Okeylah, sebelum menutup, mungkin secara ringkasnya dah bergelar suami isteri dan kan, apa impian anda berdua sebagai sebuah keluarga? Sebab Farah Fakirah mengulang untuk keluarga tadi,
impian, mungkin relationship goal anda? Silakan. Apa dulu? Impian kita. Impian kita orang, macam impian saya nak keluarga. Memang daripada dulu sampai sekarang, saya memang nak keluarga. So saya tengok dia, memang saya nak keluarga dengan dia. Sama juga dengan dia sebenarnya. Dia pun tengok saya sebab keluarga. So apa-apa pun, semuanya dia akan berkumpul balik menjadi keluarga. So daripada keluarga itulah kita dapat bentuk sama-sama, orang kata apa, untuk bentuk hati kita balik, untuk dekatkan diri dengan dia, ataupun kita buat sesuatu benda tu memang semuanya sebab dia. Macam saya kan, saya daripada dulu sebelum saya nak berkahwin, saya ada satu fasa yang saya rasa aku tak nak kahwin. Aku rasa kalau macam kahwin pun sama je kan, baik aku tak kahwin biar. Tapi kadang-kadang saya bila ada masa sendirian tu, saya bukan fikir nak cari orang lain apa. Tapi saya akan ada rasa muhasabah, kalau aku tak kahwin, siapa yang nak doakan aku nanti kalau aku seorang-seorang, aku mati. Betul? Kan? Kalau aku sakit nanti, takkan parents aku nak 24 hours dengan aku. Parents aku ada adik-adik yang lain kan, adik-adik-beradik yang lain untuk diorang tengok. So siapa yang akan bersama dengan saya? So saya akan cakap aku tak nak, aku kena cari pasangan, aku kena ada pasangan dan aku kena ada keluarga. So daripada anak-anak tu nanti, anak-anak yang soleh, anak yang solehah tu lah yang akan mendoakan aku, yang akan bersama dengan aku saat susah ke, saat aku sakit ke. Dia akan teruskan kita punya generasi ataupun legacy kita, keturunan kita. Itulah impian saya sebenarnya. Saya nak apa-apa pun, saya nak sama-sama dengan family. Itu impian saya lah. Faham? Impian saya bersama. Pun sama. Kopi habis Korang memang seiri sejalan, selagu seirama. Itu lirik lagu lah. Oh ya ke? Okey, terima kasih kepada para Fakira dan juga Arif kerana sudi bersama dengan Brigade TV pada malam ini. Banyak gila, banyak betul inspirasi yang kita dapat daripada anda berdua. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk follow kami di Facebook iaitu Chat to Teen, dan juga follow Instagram kita orang dekat Brigade TV Online. Betul tak Azhar? Okay, Brigade TV Online. Dan sehingga kita berjumpa lagi untuk Azwar Tanya minggu depan pada waktu dan masa yang sama. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.